InsyaAllah pada hari ini kita sambung ilmu yang berkaitan dengan makhraj dan sifat huruf ni. Yang mana kita pakai Quran lah. Pakai Quran macam biasa lah. Muka surat 301. Kita ambil 301. Kita ambil 302. Sebelah je. 302 surah Kahfi. Surah ni dia banyak ni lah huruf berat dengan huruf-huruf yang tebal. Ini saya nak kupas sikit tentang tadarus lah. Tadarus, kita dalam tadarus biasanya baca Quran dalam berjemaah, kumpulan. Dalam kumpulan kadang-kadang kita dalam bertadarus ni dalam bulan Ramadan kita nak fokus pada banyak pada bacaan. Jadi ada keringanan dari segi makhraj dan sifat itu. Keringanan yang macam mana? Biasanya kalau bertadarus ni macam-macam lah. Ada yang membacanya kat situ. Jadi yang paling penting antara yang ditekankan dalam kumpulan ni itu adalah baris. Baris atas bawah. Kalau salah baris itu kita betulkan lah. Kalau kita bagi tahu juga dan dia tak betul kan, kita dalam kumpulan tu yang betul kan, kena sebut salah seorang daripada kumpulan sebab yang dibacanya itu sekali. Mana dalam satu majlis tu kalau kita nak khatam, ini dah juzuk 22 kan, 21 ke 22, nak masuk 22. Kita nak khatam dalam kumpulan tu kira bersekali 16 ke 15 orang lebih kurang lah, dia bersekali duduk. Maknanya dari satu huruf ke satu huruf itu mestilah dibaca dari ayat Quran hingga daripada huruf awal tu dan surah Fatihah tu sampai huruf yang terakhir tu dalam surah An-Nas mesti disebut, tak boleh ditinggalkan. Dan disebut dengan betul. Jadi kalau dalam kumpulan ada orang yang baca, kalau dalam kumpulan ramai kan, lebih kurang ada 14 ke 10 orang kan, agak ramai. Mustahil kalau tak ada seorang yang betul kan. Ni kalau orang yang salah seorang tu baca dalam keadaan ada yang salah, maka yang lain ni bacalah. Dia nak tegur dia tapi dia tak perasan, dia baca khusyuk. Jenis yang khusyuk ni. Baca fokus. Orang nak main cakap apa dia tak dengar lah. Yang dia tersalah tu, maka yang lain ni betul kan kalimat tu. Sebab apa? Sebab dalam satu majlis ni kira bersekali. Yang mana yang salah tu betul kan. Sebab dalam bulan Ramadan yang mana kita nak fokus pada bacaan ini, tak ada masalah kita nak mempelajari, nak belajar Quran dalam tadarus tu. Belajar waktu yang lain pada Ramadan. Waktu-waktu yang lain ni dalam 12 bulan Allah jadikan itu satu bulan ni Allah bagi fokus untuk kita. Allah bergandakan amalan dalam bacaan Quran kita. Tapi hari lain tu 11 bulan tu bolehlah nak belajar. Nak belajar muncung ke, yang desirahnya ke, itu yang nak belajar. Jadi dalam Quran tu kita tak fokus dah tentang makhraj tu. Khalifah setengah tu tak fokuskan pada makhraj. Mana kalau ada cukup syarat dah. Sebab tu kalau belajar Quran ni, huruf-huruf yang kita sebut tu dia ada kategori dia. Kalau makhraj dia kata dah betul. Sifat dia ada beberapa sifat kurang. Desiran tak ada contoh. Tak berapa nak sangat. Dia bunyi sikit. Maka itu dimaafkan. 50% sebutan kata dah boleh lulus dah. Cuma yang kita belajar makhraj ni kita nak mencari kesempurnaan dalam sebutan. Nak dapat satu-satu sampai 80 markah lah. Kira 80 ke 90 markah. Nak cakap 100% tak dapat lah. Itu Rasulullah lah yang 100% markah. Lepas tu kalau ada setengah daripada baca bunyi him kan, him ada, him pun ada. Itu benda yang mana satu permasalahan yang khilafiyah ni tak ada masalah lah. Nak him boleh. Nah, minhum boleh, minhum sedikit pun boleh. Baca anhim, ilaihim boleh, ilaihim pun boleh sedikit. Kerana urut him, yang perkataan him ini ada khilaf dia. Ada yang dibaca him. Ustaz duduk Jordan tu, Ustaz tanya ke orang Arab tu. Syekh dia ajar Quran. Ada yang syekh ni dia baca, ramai orang Arab dia baca him sikit. Ghairil maghdubi alaihim. Dan ghairil maghdubi alaihim. Duduk sana belajar dengan guru sana,
Tanya mana lebih tepat, him ke him? Dia kata him lah. Kerana bahasa Arab lughatul Arabiah dari segi percakapan dia tak cakap him tu. Dia tak cakap him, ilaihim. Ilaihim, alaihim. Macam tu. Atau main kat sini pula berguru dengan ni lah. Orang ni lah Syekh orang Melayu kita lah. Tanya dia pula mana lebih tepat. Lebih tepat dia kata him. Macam mana tu? Dalam bahasa Arab ni orang Melayu lagi terror ke orang Arab lagi terror? Tapi bukan nak cakap apa sebab dalam ni lepas tu jawapannya kat sini dalam pecahan qiraat ni ada 12 yang besar. Semuanya Nabi iktirafkan, tak ada yang salah. Mana orang baca him boleh, baca him boleh, baca him sikit pun boleh dan him pun boleh terus ada baca. Contoh dalam negara Arab ni masa zaman Rasulullah ni ada pecah dalam beberapa wilayah. Wilayah Syam, Hijaz, Basrah, Kufah, Baghdad, kata belah-belah ada banyak. Yang mana Madinah dengan Mekah itu. Ramai antara sahabat-sahabat Nabi yang daripada negara yang lain datang mai baca pada Nabi dan Nabi mengiktirafkan bacaan dia. Maka terpecahlah situ ada beberapa qiraat. Wilayah Syamnya lain, wilayah Hijaznya bacaan lain. Contoh saya kata macam satu negeri kita ni bahasa ni lah, bahasa dalam Malaysia ni ada pecah berapa negeri. Bahasa Terengganu ni kata Melayu tak dia? Ikang makang. Bahasa Melayu tak dia? Bahasa Melayu lah. Tapi cuma logat dia berbeza. Lo kotul kata. Logat dia berbeza, tapi bahasa Melayu juga. Orang tu kurang tu mu. Nusuk. Dan dia punya perkataan tu ataupun logat dia baca. Jadi logat yang disebut tu bahasa Melayu tak? Bahasa Melayu juga. Macam tu lah dengan bahasa Arab. Maka ada khilafiah dalam makhraj. Jadi makhraj yang kita akan fokuskan pada bacaan hari ini kita fokuskan pada mazhab Hafs an Asim. Yang mana Hafs pun ada pecahan, lebih kurang 3 ke 4 pecahan. Mazhab yang kita belajar. Yang kita fokuskan pada lugah yang antara bahasa lughat yang paling dekat dengan Rasulullah itu. Lughat daripada keturunan Nabi Bani Hashim Quraisy. Yang kita fokuskan dalam inilah bacaan Mekah dan Madinah dan wilayah Syam ini. Bacaan yang kita baca tegak. Lepas tu kalau kita belajar dengan guru sana, kita ikut caranya. Dengan guru sana lagi, contoh kan kita baca setengah orang tu dia memang suka talaki Quran kan. Dia suka cakap ilmu Quran. Dia set lagi, dia masuk kat YouTube pun dia belajar juga. Kata dekat yang dalam online pun dia belajar, guru ni kat sana pun belajar. Jadi masing-masing kalau kita dah ikut satu guru tu, kita ikut je dia punya cara dia. Dan kita belajar dengan guru yang lain pula, kita ikut juga cara guru tu. Jangan kita pergi kat guru satu ni, kita dah belajar dah, kita pergi kat guru satu ni kita kritik bacaan dia, tak boleh. Sebab dia ada mazhab dia. Guru ni pula ada mazhab dia. Satu lagi guru ni, tak kisahlah guru tu siapa kan. Dia ada mazhab dia. Tok-tok guru kita yang terdahulu kan, yang kita belajar masa kecil-kecil. Dia mazhab Nusantara. Mazhab tempatan punya sebutan. Logat yang disebut dalam logat kita. Orang sana mazhab sana, semua ni tak ada masalah lah. Kecuali kalau makhraj tu betul-betul salah. Dari urut sa kena gigit lidah tapi tak gigit lidah punya sa, macam tu juga. Itu kena betul kan. Itu benda-benda yang paling penting. Okey, kita masuk surat 302. Kau start dah baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا Okey, kita tengok pada ayat yang pertama ni kita masuk tentang qa, huruf qala. Ikut qala. Huruf qa, ingat lagi tak? Tebal ke bukan? Lama dah tinggal semenjak Ramadan. Okey, kita tengok dulu. Dan ni bibir kita. Nak tahu huruf tu berat, bibir kita dimuncungkan. Dan nak tahu tebal, lidah kita ni dalam keadaan yang bergulung tala ke atas. Okey, sebut bibir kita muncung tak? 80% tak? Adakah bunyi dia qala? Qala ke qala? Bibir muncung tak? Tak muncung.
Lebih kurang dalam 40% ataupun 50% dimunculkan. Tak muncul macam huruf sod iaitu ini Ustaz tak muncul lah dengar. Okey, sebut okey, kita munculkan beza lah bunyi dia. Jadi bila dimunculkan salah, kerana huruf tu jadi berat. Jadi kita jangan munculkan dia okey. Dan kita tengok lidah kita bergulung tala katas. Setiap yang lidah yang bergulung duk tala katas, huruf tu dipanggil tebal. Tapi bila bibir kita muncung bulat macam tu, dipanggil berat. Dan ni huruf qaf tadi, berat kan tebal? Tengok bibir kita. Lidah dia tala katas, lidah tala katas bergulung, tapi bibir kita tak bergulung, maka huruf qaf ini sifat dia tebal sahaja. Okey, saya sebut berat kan tebal? Berat. Kenapa berat? Muncung. Okey, kita sebut pula. Ini ulang kaji balik noh. Wala dhallin. Okey, wala okey, kita tengok berat kan tebal? Berat. Kenapa berat? Muncung. Bibir kita muncung. Okey, tes, dan ini bagi tes taqi. Okey, kita tengok ayat ni, dalam ni qala alam aqul laka innaka la tastati. Muncung tak? Bagi bawah muncung. Muncung. Okey, bagi atas pula muncung tak? Berat kan tebal? Berat. Kenapa berat? Muncung. 80% ni muncung kan. Okey, kita cari dalam ni pula. Okey. La tastati'a ma'i sabra. Berat kan tebal? Berat. Kenapa berat? Muncung. Okey, kita dah cari dah dalam ni. Senang sikit. Okey, lah ni ikut lagu nak buat lah, lagu biasa lah, teknik badar. Ada Cikgu Zul letak kat Ustaz dalam satu video. Mana Cikgu Zul? Tanya Ustaz, teknik ni boleh pakai tak? Badar. Boleh. Kerana dalam YouTube kau ada lah ni, Indonesia yang buat teknik tu, badar. Bunyi lagu dia qaqiqu baqquqan qaniqaq, yang macam kita buat selalu lah. Itu menjadi rujukan bila mana kita bertadarus. Okey, kita buat lagu tu macam biasa lah. Ikut qaqiqu baqq qan qaniqaq. Dah lupa na minal muqi maqiqan qaniqa. Okey, huruf qa berat ke tebal? Ulang balik berapa saat tadi? Tebal. Sebab apa tebal? Bibir kita tak muncung, tapi lidah kita duk bergulung tanda kata. Itu jawapan dah. Okey, kita tengok yang penting lah saya ambil. Qala alam aqul laka laka ka. Okey, ikut Ustaz. Qala alam aqul laka laka. Okey, ka. Sebut ka. Kaf. Kaf. Kalau kita tengok dalam Quran ada kaf ha ya ain sad. Mereka tu pun sama juga, dia ada makhraj dia. Walaupun dia sebut kaf, dalam ni bila baris atas dia kata ka. Ayat tunggal kaf. Kaf. Dalam surah, dalam beberapa surah yang disebut satu-satu huruf. Jadi huruf kaf sini pun kena tekankan juga macam mana makhraj yang sama. Dia ada apa yang kat huruf kaf tu? Ingat lagi tak? Saya lagi ikut Ustaz. Ka. Okey, ka. Ada tekanan tak rasa kat kita punya tekak ni? Tekanan. Tu. Syiddah satu sifat dah, tekanan ada. Kemudian ada angin tak? Ka. Ambil tangan, duduk depan mulut rasa. Ka. Ka. Ada angin tak? Okey, cuba sebut huruf kaf tanpa ada angin. Tahan nafas sebut huruf kaf boleh tak? Tak boleh. Ka. Tak jadilah. Sebab mana sifat dia mesti berangin.
Maka tolakkan angin dia dengan bersama dengan tekanan. Itu sifat yang paling penting pada huruf kaf. Maka mesti dia sebut qala alam aqul laka innaka. Dia kan bunyi innaka ka. Tapi kalau bulan puasa ni kadang kalau jadi imam tarawih apa dia kering kan. Tak berapa nak pergi sangat ka tu. Dia jadi angin tu tak berapa nak pergi sangat. Tak apalah, yang penting cuba untuk sebut lah. Kerana kering kan kalau kita baca Quran pada bulan Ramadan, langgak lah kalau nak baca cepat. Jadi kat situ kita adakan sedikit tekanan cukup dah. Ka. Tak perlu kadang nak banyak sangat ka. Lebih bagus kalau kita sebut satu-satu, banyakkan sebutan dia lah, tekankan. Okey, ikut lagu macam biasa. Kaki kubak, kukan kanikak, naminal muki. Tekankan lagi. Naminal muki, makikan. Tekan lagi. Makikan, kanika. Okey, cantik. Huruf kaf antara yang biasanya dia senang nak sebut, agak senang, tapi selalu kita terlupa tang angin dia tu. Ada kurang sikit tang angin dah. Okey. La tastati'a ma'iya sabra. Agak susah ni, yang seronok nak masuk. Okey, ingat lagi para jemaah, huruf sin sifatnya apa? Desiran macam bunyi apa tu? Ular pun jadilah apa yang boleh jadi, tapi kita yang pastinya kita ingat dia punya bunyi dia tu. Kena ada dalam mana kita baca Quran ni. Tas, kalau tak ada gigi, pakai gigi palsu. Tak boleh sebut juga. Kalau tak boleh sebut, kata agak-agak ada orang yang ada sin dia macam shin, tash. Ada juga orang macam tu. Kita dah cuba tekan, kata cuba sebut lagi. Atau dia tak apalah, 3 kali lepas lah. 3 kali dah suruh dia tak boleh juga, kita lepas lah. Jadi kalau dia tak boleh lagi, nanti dia akan jumpa balik. Kita cara nak sebut tu dia tengok pada gigi seseorang tu lah. Kalau dia boleh boleh buat sama lah, gigi tu ada celah tu keluar. Ada orang dia tak boleh nak tu, dia bunyi dia terus ke depan gigi dia rapat. Jadi kat situ tak ada angin nak keluar pada sinus. Okey. Tastati'a ma'iya sabra. Huruf ta tadi, tati ke tati. Yang ni selalunya orang tersalah bila huruf yang berat datang. Contoh tak tahu. Tengok perkataan tastati. Kat sini huruf ta tu dia panggil berat, kan? Sebab dia muncung. Tapi sebelum tu huruf dia huruf yang ringan, ta. Ada orang yang baca, yang ni selalu kesilapan yang berlaku. La tastati, tati. Ini biasalah. Kita pun kadang-kadang terlanggak juga. Ustaz pun terlanggak juga, kita tak perasan. Jadi kat sini kita sebut satu-satu, bila ada yang berat tu kita eja. Ingat, kalau ada satu dalam Quran, kalimat-kalimat bukan semua sama lah. Ada kalimat yang senang untuk dibaca. Innal ladzina amanu wa amilus solihat tu, kalau innal ladzi tu kita tengok dah tahu dah. Yang belakang tu tak payah kita nak eja dah. Baca je. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Bila sebut nampak sekaligus, dah innal ladzi, terus. Na amanu wa amilus solihat terus. Tak payah dah nak ni. Tapi kalau macam surah ni dah susah. Surah Nisa antara yang susah juga. Surah Kahfi, surah Isra antara yang susah. Beberapa surah Al-Hujurat kata. Jadi yang huruf-huruf ni kadang-kadang Allah datangkan Quran ni, huruf dia berbeza. Kadang-kadang kita agak-agak huruf baris dia macam ni, rupanya baris dia jadi lain. Kadang-kadang huruf yang belakang ni biasanya kalau kita baca, contoh saya kata, ada beberapa kalimat samawati wal ard. Kalau kita walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Walillahi ma fis samawati wal ard. Kadang-kadang Allah datangkan walillahi ma fis samawati. Wa tu wa ma. Kadang ada beberapa surah tu adanya baris tu dia tak macam biasa. Sebab tu kalau kita selalu baca, kita akan tengok yang ni ayat ni macam dah biasa dah, senang. Jadi kita pun baca dalam keadaan yang laju. Tapi ada setengah pada surah tu, dia punya baris dia duduk naik turun. Itu mukjizat kalam Allah tu, kata. Allah nak cabak pada syair Arab tu. Jadi bila adanya ayat yang susah,
perkataan yang susah, dia jangan baca, tapi kita eja. Eja. Kalau kita tak eja, kita akan langgar. Agak susah kan? Qala alam aqul laka innaka lan tastati. Tastati'a ma'iya sabra. Kalau baca laju lah. Tapi kalau sampai yang susah, kita la tastati'a ma'iya sabra. Sebab tu kalau kita tengok imam-imam Mekah ni, dia ada satu tempat dia baca sedu. Sebab dia nak ingat kalimat-kalimat tu agak, bila laju dia agak kelang kabut lah. Dia akan tersalah baris. Macam ni lah kalau surah Nisa kita baca. Ada beberapa tempat tu, bila yang susah tu, kita duk baca laju, dia sangkut lah. Macam tu. Dia agak sangkut. Biasa tu. Okey, kita tengok sebutan. Okey, kita baca. Tastati'a. Sebut huruf ta dulu. Fokus pada huruf ta yang sebelum huruf ta tu dengan betul. Tastati'a. Cantik. Jangan bunyi, baru betul. Kalau tidak kita akan baca tastati. Ta tu yang kedua jadi ta. Maka kat sini bila kadang-kadang dia baca tastati. Nipis huruf ta-nya. Ada kalau yang betul kita baca tastati. Okey, satu sekali tastati. Tastati. Okey. Tastati'a ma'iya sabra. Sabra. Huruf sad ada bunyi apa tu? Ingat lagi tak? Huruf sin tadi dah ada lah. Huruf sad dah desiran. So. Biasanya ada juga antara jemaah kita yang susah nak sebut huruf so. Dia tak apa nak benar. Sha. Ada yang sebut sha terus. Ada yang mana ada sebut fa. Tak berapa nak bunyi desiran. Tapi kalau yang mana ada yang sedikit kita cuba sebut okey, lah ni ikut bunyi dia macam mana? Ada 3 bunyi desiran. Yang pertama yang bunyi yang kedua yang ketiga dalam 3 peringkat tu yang tengah yang biasa so. Okey, ikut so su bas. Yang ni dalam surah Fatihah kan. Okey, kita tengok huruf sad. Sebut so. Okey. Berat ke ringan? Berat ke ringan? Berat. Berat ke tebal? Berat. Berat yang tebal kita fokus pada berat lagi lah. Walaupun dia tebal juga. Kita ambil pada berat tu. Okey, jadi kat huruf so ni sebut sekali lagi. So su bas. Bagi bawah si ke sai? Muncung tak huruf sad bagi bawah? Muncung je. Ikut. So sai. Ada orang keliru. Ada yang belajar dengan ustaz. Dia mulut dia terkumat kami. Nak muncung dulu kan nak buka dulu. Dia si. Ada macam si. Ada macam tu. Muncung dulu. Sai. So sai. Subas. Suson. Sonisa. Naminal. Musai. Macam mana? Musai. Masison. Sonisa. Kenapa kita kena tekankan huruf sad ni lebih pada huruf biasa? Kerana dalam huruf sad ni adanya dalam surah Al-Fatihah yang menjadi rukun pada solat kita. Kat mana dia duduk? Sirah ni selalunya orang tak, jarang lah orang dia beratkan dia. Kalau berat yang betul-betul kita muncung sirah, maka kat situ kita boleh dapat dalam 80%. Tapi kalau dia tak muncung sangat jadi sirah. Jangan jadikan sin tu sikit beza dengan sin pun jadilah, dapatlah 50% lului. Kata ihdinas sirah. Okey, ikut yang ni rukun lah. Ikut ustaz. Ihdinas sirah. Ada orang tanya ustaz boleh tak baca ataupun ke kalau dalam mazhab Arabiah dua-dua pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita fokus dalam mazhab kita baca Hafs Asim boleh Tapi kalau kita ambil mazhab qiraat yang lebih dekat pada Rasulullah, yang dalam bahasa Arab ihdinas,
ihdinas sikit. Dan ihdinas sirat jangan sangat. Itu jadi inilah orang Nusantara kita. Mazhab kita. Jadi dia sikit pun boleh. Ihdinas sirat. Boleh. Okey, kita fokus. Ihdinas sirat. Okey, muncul lagi sirat. Dia sirat, perkataan asal dia sirat. Titian sirat ataupun jalan yang lurus. Jalan sirat. Sirat ni satu jalan yang Allah kata yang membawa pada kebaikan. Sirat. Kalau tariq ni, tariq jalan biasalah. Tariq ni jalan-jalan, kata jalan-jalan yang kita lalu ni. Sirat ni yang jalan di dalam hati tu. Sebab tu kalau kita cakap, ada orang kata, Ustaz kalau sesat mana-mana, bacalah dalam hutan sesat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami jalan yang lurus. Itu bukan maksud yang dikatakan. Sirat ni bukannya satu jalan yang kita nampak ni, syawarik ataupun apa, jalan-jalan syawarik ni, syarik ni dia panggil jalan lorong ataupun tariq dalam bahasa Arab. Sirat ni jalan dalam hati ni. Sebab tu kita tak pakai dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab tak pakai perkataan yang kata hati ataupun yang apa tu, yang membawa kita ke jalan yang lurus, yang berkaitan dengan hati punya ni. Sirat kita tak pakai untuk jalan, walaupun dia jalan tapi tak boleh guna jalan untuk jalan ni, perkataan tu. Sama dengan qalbi kata hati. Bukan hati yang ni, hati yang dalam ni, yang dalam limpah hati dia panggil kibdah. Dalam bahasa Arab kibdah. Itu hati. Yang dalam orang Arab ni, kalau pagi-pagi, Ustaz masuk sikit lah cerita orang Arab ni, nak cerita pasal perkataan ni. Beza yang Allah jadikan. Kibdah ni orang Arab ni, dia buat sarapan pagi dah. Dia buat macam lauk kita, lauk masak kicap tu. Dia letak dalam roti. Dia bakar roti tu, dia letak, dia tempel dengan benda-benda apa ni, macam orang buat ni lah, pagi panas tu kan, dah macam terbakar-bakar sikit. Itu sarapan pagi dah. Dalam tu dia buat macam kicap lah lebih kurang. Ustaz pun tak tahu apa rempah dia bagi. Macam lauk piring tu kan, dia letak dalam tu. Lepas tu dia letak mayonnaise semua, sos. Makan pagi-pagi. Itu makanan dia, kibdah. Jadi qalbi ni hati yang di dalam hati ni, hati nurani panggil, hati yang ada dalam batin ni, yang membawa pada kita sama ada ragu-ragu ataupun tidak ragu-ragu, itu dia panggil qalbi. Bukan kata hati yang dah nampak ni kibdah. Itu berbezanya. Sirat ni pun jadi kita kena sebut betul dalam keadaan sirat di dalam surah Fatihah. Sama sabara. Okey, kita ikut. Siratal ladzi. Okey, muncung. Sirat. Okey. Yang biasanya okey, yang ni kata ihdinas siratal mustaqim. Itu biasa okey. Yang kedua ni selalunya sira ke siratal ladzi. Muncung kan juga siratal ladzi. Siratal ladzi. Yang kedua ni sama juga, sirat juga. Bukannya sirat. Siratal ladzi. Bunyi dia seran sama, bila kita tak muncul jadi huruf sin lah. Sirata. Mana sirata. Baru dia kata kita minta pada Allah itu satu jalan. Jalan yang lurus dan bukan jalan yang Allah murka. Itu. Okey, kita tengok. Jadi huruf sad kita tahu bila beratnya huruf ni dibaca baris atas dia dalam keadaan muncung dan bawahnya pun dalam keadaan muncung. Okey, sekali lagi yang macam ta tadi. Ikut. Yang ni 4 yang berat kita fokus hari ni. Inilah sekarang, inilah. Okey, sebut sa. Sai. Okey, muncung. Sai. 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 Okey. Lagi huruf yang berat lagi apa lagi? Satu dah dapat sad. Lagi satu. Dia baris sama lah. Dha. Okey. Dha. Okey, sebut yang baris bawah. Dhi. Dhi. Okey. Jadi itu yang tepat lah. Dhiya. Wal dhiya. Wal duha. Dhiya. Sebutan dalam bahasa Arab. Okey, yang ketiga huruf sad dah, huruf dha dah. Yang ni yang kita fokuskan kerana baris bawah ni ramai yang tidak muncung dalam sebutan huruf ni. Okey, yang ketiganya huruf apa? Ta. Macam tadi lah. Lan tastati. Okey. Jangan toti. Dia jadi lain. Okey. Huruf ta. Sebut baris atas dia ta. Muncung berat. Okey, sebut bawah ti. Ti. Ti ke ti? Okey. Ada orang dia tak payah muncung. Ada Allah kurniakan orang macam tu. Dia
dia sebut toi, tak payah muncung sangat, toi, dia boleh sebut dah. Ada orang yang kena muncung. Sebab apa kena muncung yang mana kita letakkan dalam sebutan tu? Sebab kita bukan orang Arab, ajam. Kalau dalam 80 orang kita, adalah 3-4 orang yang tak payah muncung boleh sebut huruf ta. Tapi yang majoritinya kena muncung juga, nak bagi huruf tu berat. Orang Arab tak payah muncung lah, kerana itu bahasa dia sebut boleh tanpa muncung. Kadang-kadang mulut tu macam tak gerak je. Kadang-kadang kita tengok kori-kori dalam TV tu, dia baca macam tak muncung sangat, kerana dia dah mahir dalam sebutan itu. Tapi kalau kita orang biasa ni macam kita kan, kita sebut buat macam mana boleh untuk cuba mudahkan untuk sebutan kita. Okey, ta, ti. Okey, yang keempat huruf apa? Sad dah, dha dah, ta. Yang satu lagi huruf berat dah, huruf za. Za gigit lidah. Gigit lidah muncung. Za. Dia takkan bunyi zzz. Dia tak ada deseran. Dia kesat bunyi dah. Za. Jadi muncung. Za. Okey, bagi atas za. Okey, bagi bawah zi. Jangan zi tapi zi. Wal zilala. Okey, ambil satu kalimat ikut Ustaz. Wal zilala. Okey, wal zila. Okey, 1 2 3. Wal zila. Wal zifa. Okey. Wazifa. Okey, kita bezakan dengan yang ringan punya. Kalau kita tak muncung. Wazifa. Dia jadi huruf apa? Huruf zal pendek tu. Sama, makhraj dia sama. Yang membezanya satu je. Berat dengan nipis. Jadi sifat yang lain dia sama. Okey, kita ambil yang berat pula. Ni betul-betul huruf za. Wazifa. Wazila. Belajar Iqra pula ni. jadi perkataan itu ingat, 4 yang ni dia panggil huruf yang berat, sad. Ingat, nak bagi kata kunci dia senang je. Dia ni huruf yang dekat adik-adik. Sa, da, ta, za. Bila kata 4 huruf ni dalam Quran, dalam 28 huruf, 4 ni berat. Yang lain tu tak payah nak muncung dah bagi bawah. Adapun yang terbaik sedikit yang dimuncungkan kata. Jadi kita fokuskan huruf 4 ni, bila mana jumpa dia dalam Quran, berhati-hati. Bila adanya huruf ni bagi bawah, maka perlahankan. Jangan baca tapi eja. Eja. Dalam surah ni dah banyak kata. Okey, kita ambil sikit lagi. Dah habis dalam yang pertama dan kita dah fokus pada huruf-huruf yang berat. Jadi kita tengok yang seterusnya. Ikut Ustaz sikitlah, ikut Ustaz macam biasalah. Qala in sa'altuka 'an syai' an syai'in ba'daha. Okay, adapun huruf tadi kita dah fokuskan, kita shin pula. Nampak? An syai'. Ingat? Okey, 1 2 3 ikut Ustaz. Syashi syubash. Shushan shani shash. Naminal mushi. Mashishan shani sha. Okey, shin dia ada satu sifat yang tunggal padanya, itu tafashi. Tafashi ni dalam bahasa Melayu kita kata semok. Semok. Adapun desiran dengan semburan lain lah. Desiran ni dia menggunakan gigi depan saja. Beberapa batang daripada gigi depan. 4 ke atas, 4 ke bawah. Cukup untuk bunyi dah. Kalau gerham tak ada, kiri kanan ni tak ada gigi dah. Ini atas ni tak ada dah, depan je ada. Maka boleh bunyi lagi huruf desiran. Tapi huruf apa ni, semburan ni kena tekankan pada semua gerham kita. Semua gigi dia kena rapat. Kalau tak rapat macam habis pun hampir rapat pun jadilah. Okey, beza. Kita tengok desiran tadi. Sa, za, so. Semua yang depan je bunyi z. Tapi huruf shin ni yang tadi desiran, yang ni semburan. Semburan yang mana gerham kita letakkan semua. Sya. Nampak macam senang, tapi kadang-kadang orang terhilang dia punya sembur tu, tak berapa nak sembur.
Bila kita sebut dalam keadaan yang sempurna, makah tu banyak lah, 80%. Tapi kalau kita sebut syai'in, macam tak berapa nak cantik sangat, dia makah tu kurang lah. Makhraj tu dah betul dah kata, cuma tak berapa nak tepat. 80% kita bagi 50 makah je kalau sebutan yang ada makah tu. Okey, sekali lagi, syai'in ba'daha. Ini kita boleh masuk dalam dua wajah. Lambat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu. Kalau ni iyyaka na'budu wa iyyaka, jangan cepat sangat, dia lambat sikit sebab nak sempurnakan penggulungan daripada kesempurnaan makhraj. Jadi bunyi dia syai'in ba'daha. Lambatkan lagi, ba'daha. Tekankan dan lambatkan sikit, tekankan sikit, ba'daha. Kalau nak nyanyi tak larat dah. Dengan puasanya lagi kering tekak. Huruf ni agak susah. Bila nak tekan kan, nanti kita ambil masa yang seterusnya, kita dalam hari yang lain lah. Jadi ini kita ambil yang simplenya. Bila kita masuk ba'daha, kalau yang salah kita baca, yang tak tepat lah, saya tak cakap salah sebab dia yang penting makhraj tu sempurna. Okey, syai'in ba'daha, tu dia cepat sikit, maka dia punya sebutan tu tak sempurna lah. Jadi kita ambil lambatkan, syai'in ba'daha, lambat. Okey, kita tengok. Fala tusahibani Raha tekan pada tengah kengkung, lepaskan. Macam mana cara nak sebut dengan betul, dengan lebih tepat lah kata, kita bentukkan dulu, kemudian kita hembus bersama suara kemudian. Okey, sebut jangan sekali dengan suara. Jadi huruf bila sekali dengan suara, dia punya bentuk tu tak sempurna lagi. Cuba sebut sekali dengan suara, cuba jadi lain tak? Okey, bentukkan dulu, tolak angin, kemudian suara. Fala tusahibni. Okey, good. Ni. Okey. Tusahibni. Kan cantik. Tapi kalau bersama suara jadi tusahibni, hilang terus dia punya makhraj. Kerana makhraj dia ada angin. Tekan, bentukkan dia, masuk angin, kemudian keluar suara. Itu teknik dia. Okey, lagu lah macam biasa. Hu bah huhan. Hu tu tak berapa nak dengar sangat. Okey, bentuk han hanihah. Agak seksa lah. Naminal muhi mahihan haniha. Okey, cantik. Macam mana cara dia? Mula-mula, yang pertama step dia, kaedah dia, bentukkan dulu di kangkung. Kemudian tolak angin ke suara dulu? Angin dulu. Kemudian masuk suara. Okey, cantik dah. Okay, kita habiskan teruslah. Qad balaghta min ladunni 'udhra. Okey, ra kita sebut ra. Ni balagh. Okey, huruf ra, tengok mulut ustaz macam ra. Tebal ke berat? Tebal, cantik. Lidah kita saja gulung, tapi bibir kita tak muncung. Tak muncung sangat bibir kita. Maka huruf ra ni dia panggil tebal tak berat. Bila dia mati, sedikit dimuncungkan saja. Jangan balau. Tapi balau. Maghdubi alaihim. Jangan sangat. Jadi bunyi dia qad balau. Tamil ladunni 'udhra.
Huruf zal ni hati-hati, kadang-kadang kita jadi qalqalah. Uzra. Maka jangan kita lantunkan dia, kita kesat, tekan terus, matikan dia. Uzra. Okey, nanti letih noh. Makhraj ni letih sikitlah sebab kita kena sebut satu persatu dari segi sebutannya. Jadi kat ni banyak juga yang kita dapat. Dalam 28 huruf tu yang kita ulangkan balik, huruf yang berat tadi, huruf yang tebal pun kita masuk, dan huruf shin yang mana kena sembok ada, huruf sembok, huruf yang desiran pun kita masuk dah 3. Lebih kurang kita dapat hari ni dalam 12 huruf lah. Untuk panduan maka kita ambil yang mana yang tadilah yang saya sebut tu, untuk panduan kita. Ingat huruf yang berat ni dia duduk dekat-dekat. Sad, dot, ta, za. Maknanya di baris bawah tu kita munculkan lah. Bila adanya huruf berat ni berbaris bawah dalam Quran, maka kita lambatkan bacaan kita. Baca, kita eja, bukan baca lah. Kalau kita dah mahir tak apalah, boleh terus untuk nak bacanya. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari yang akan datang. Minggu depan tak ada dah, hari lepas raya kot kan rasanya. InsyaAllah kita tutup majlis. Ada soalan nak tanya setakat ni tentang makhraj? Tak ada lah. Makhraj memang tak ada lah selalunya. Jadi insyaAllah kita tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم اجعلنا متكلمين باللغة العربية فصحى ومتبحرا في علومها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله منكم.